إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebelum kalam ialah kalam Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang dia ada-adakan dalam agama. Setiap yang dia ada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap yang sesat tempatnya dalam neraka. Kita sambung kajian kitab Ar-Rasul war Risalah, Ar-Rasul war Risalah pada bab berkenaan dengan kisah Abu Sufyan dan Raja Herakl. Kisah Abu Sufyan dan Raja Herakl. Kita masih lagi dalam bab tajuk berkenaan dengan keadaan para anbiya, iaitu bukti-bukti kebenaran para anbiya. Dan kita masih lagi bincang berkenaan dengan bagaimana Nabi SAW dakwahnya pada masyarakat Quraisy, sehingga disaksikan sendiri oleh musuh beliau, iaitu musuh beliau ketika itu, iaitu Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb nama dia. Lalu kalau kita ulang kaji sedikit tajuk yang kita bincang pada kuliah yang lepas, ketika Abu Sufyan berjumpa dengan Raja Herakl, maka Raja Herakl tanya beberapa soalan. Pertama, yang ditanya tentang nasab keturunan Nabi SAW. Yang kedua, dia tanya berkenaan dengan akhlaknya, tanya berkenaan dengan keturunannya. Adakah keturunannya keturunan raja? Kemudian, siapakah pengikutnya? Adakah orang yang biasa ataupun orang yang kaya-kaya, orang hebat-hebat? Adakah pengikut dia semakin bertambah ataupun semakin berkurang? Yang keempat, adakah dia ni dituduh sebagai pendusta? Yang seterusnya, pernah tak dia langgar janji? Yang keenam, adakah kalian iaitu orang Quraisy lawan dengan dia, berperang dengan dia? Dan bagaimana Nabi SAW dalam peperangan, menang ke kalah? Dan poin yang terakhir yang kita bincangkan, apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, yang kita sebutkan pada kuliah yang lepas. Itu poin yang terakhir. Dia kata apa yang diajak. Jadi fadzakartu annahu ya'murukum an ta'budullah. Dia ajak apa? Ay ya'budullah. U'budullaha wahdah, sembahlah Allah Ta'ala satu-satunya. Maksudnya bila kita sembah selain daripada Allah Ta'ala, itu tak dikira sebagai sembah. Dalam bab pertama dalam kitab Tauhid, dia tak satu bab. U'budullah, sembahlah Allah dan janganlah kamu mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Dan dibawakan satu ayat, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma. Maksudnya apa? Dan kamu semua tak sembah apa yang aku sembah. Sedangkan orang musyrikin sembah Allah Ta'ala tak? Orang musyrikin sembah Allah Ta'ala tak? Sembah. Tapi dalam surah Qul ya ayyuhal kafirun tu, wala antum abiduna ma a'bud, kamu semua tidak menyembah apa yang aku sembah. Sedangkan orang musyrikin sembah Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala menafikan? Allah Ta'ala menafikan sebab bila ada ibadah itu dicampur dengan syirik, maka itu tidak dikira sebagai ibadah. Kan kata Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang kamu sembah. Bukan ke orang musyrikin tak sembah Allah? Wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abatum wala antum a'biduna ma. Kamu semua tidak menyembah apa yang aku sembah. Sedangkan orang musyrikin ma'ruf, dia sembah Allah Ta'ala, dia tawaf, dia bernazar juga kepada Allah, dia puasa. Orang musyrikin puasa tak? Orang musyrikin puasa tak? Faris, orang musyrikin puasa? Puasa apa? Dalil
Dalil yang puasa tu dah ada dah sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kaum Nabi itu mak Nabi Isa alaihi salam lama. Yang zaman Nabi yang dia tak nak bercakap, tapi tak nak. Itu zaman Nabi. Itu zaman Nabi, zaman musyrikin. Orang sebelum Nabi Muhammad SAW puasa tak? Puasa. Ayat Allah Ta'ala dalam Quran tu lah, wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Maka sebelumnya puasa. Dia puasa. Orang musyrikin puasa. Orang musyrikin tawaf, orang musyrikin sembelih binatang, orang musyrikin bersedekah, orang musyrikin bina Kaabah. Namun tetap juga Allah Ta'ala kata, wala antum abiduna ma'abud, kamu semua tak sembah apa yang aku sembah. Kerana apa? Kerana menafikan, menunjukkan bahawa apa-apa ibadah yang dicampur padanya perbuatan syirik, maka Allah Ta'ala nafikan benda tersebut sebagai ibadah. Sebab apa? Syurutul ibadah, syarat ibadah tu mesti ada dua. Syarat ibadah mesti ada dua. Apa syarat ibadah itu, Akmal? Syarat ibadah ada dua. Syarat ibadah ada dua. Wan, suatu benda tu nak dianggap sebagai ibadah, mesti ada dua syarat. Syafiq, ikhlas. Ikhlas maksudnya apa? Tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, satu. Yang kedua, ittiba', ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila orang musyrikin, dia ibadah tidak ada ikhlas. Maksud ikhlas ini bukannya ikhlas yang orang Melayu faham. Orang Melayu faham apa? Orang Melayu faham ikhlas, saya sedekah ni ikhlas, tak nak harapkan apa-apa. Itu orang Melayu punya ikhlas. Ikhlas yang dikehendaki daripada Allah Ta'ala adalah ibadah dia tu ikhlas lillah. Maksudnya suci, bersih. Perkataan ikhlas maksudnya apa? Suci, bersih daripada sebarang bentuk syirik pada Allah. Sufyan, duduk Sufyan. Ya, ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dia kata apa? Tinggallah apa yang dikatakan oleh keturunan kalian. Watruku ma yaqulu aba'ukum, meninggalkan apa yang dikatakan oleh leluhur. Dalam buku apa? Dalam buku tulis apa? Buku itu sama. Wan, buku apa? Sama juga. Syafiq, tulis apa? Tinggalkan apa yang, apa sambungan dia? Ya, Abu Sufyan kata tinggalkan. English kata apa? English, buku English. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kamu. Jadi Nabi SAW yang kedua, dakwah Nabi kata apa? Tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kamu. Dia tinggalkan apa ni? Iaitu tinggalkan apa yang perkataan nenek moyang yang bertentangan dengan ajaran Islam. Itu maksud dia. Bukan maksudnya tinggalkan semua benda yang dikatakan nenek moyang. Ada benda yang dikatakan nenek moyang kita betul. Ada benda yang dikatakan nenek moyang kita tak tahu betul ke tak betul. Ada benda yang dikatakan nenek moyang kita bertentangan dengan Islam. Maka yang pertama, yang betul kita terima. Mana yang tak tahu betul ke tak betul, kita KFI, kita pun kata betul tak betul. Maka apa-apa yang bertentangan dengan apa yang Islam bawa, maka kita kena tolak. Apa contoh perkataan nenek moyang kita yang betul? Orang Melayu kan, bila nak bagi barang, bila bagi tangki, minta maaf tangki, dia kata, dia bagi tangan kanan. Minta maaf tangki. Ada dalil tak? Ada dalil tak? Betul tak buat orang Melayu macam tu? Minta maaf tangki, dia kata. Itu adat nenek moyang kita, betul tak? Betul ke tak betul ni? Masya Allah, tak confident menjawab. Betul ke tak betul? Kenapa betul? Apa dalil dia betul? Apa dalil kena bagi tangan kanan, nak bagi barang mesti tangan kanan? Kena difigure memulakan sesuatu kerjaan baik menggunakan kanan. Apa dalil dia? Apa hujahnya? Kan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kelas kita ni kelas dalil. Kita nak orang ikut benda tak ada dalil. Kelas ngaji kat sana taklim ni mesti tanya dalil. Ustaz, apa dalil ustaz? Kalau ustaz tak boleh jawab, KIV benda tersebut, jangan ambil. Kita bukan mengaji buta-buta ikut orang tak ada sebab. Dah rosak dah banyak ramai orang yang rosak agamanya sebab apa? Ikut satu benda tu buta-buta je. Semata-mata tengok ustaz tu serban besar, janggut dia panjang, muka dia muka bagus, lepas tu dah ikut dia. Tak nak. Kita nak orang ikut agama kan dalil. Hadis Nabi SAW yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Nabi kata 7 golongan yang Allah Ta'ala letakkan di bawah arasy-Nya. 7 golongan yang Nabi kata akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di bawah arasy-Nya, lindungan arasy-Nya. Pada hari tidak ada perlindungan pada hari tersebut, hari kiamat kelak. Ketika yang Nabi SAW hadis yang sahih, Nabi kata apa? Manusia ini akan dekat dengan matahari sejengkal, kan? Ketika itu panas di akhirat kelak. Tapi dalam kepanasan tersebut ada 7 golongan yang akan dapat lindungan daripada arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah satunya Nabi kata orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kiri dia tak tahu. Orang yang bersedekah dengan tangan kanan, yang tangan kirinya tak tahu. Faham tak maksud dia apa? Tak faham. Maksudnya dia betul-betul berahsia ketika sedekah sampai tangan kiri pun tak tahu. Bukan je tangan kanan lebih cakap, tangan kiri kau tahu tak? Tangan kiri bukan macam tu. Maksudnya dia begitu berahsia. Nabi gunakan kata-kata kiasan, sampai tangan kiri pun tak tahu. Sebenarnya adakah syarat sedekah mesti dengan tangan kanan? Soalan. Tak kan? Kalau sedekah tangan kiri sah ke tak sah sedekah dia? Sah. Habis itu kenapa Nabi sebut orang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kiri tak tahu? Menunjukkan bahawa benda yang baik kita bagi dengan tangan kanan. Begitu juga seperti sebut tadi lah, Imam Nawawi rahimahullah, dia kata para ulama semua sepakat dalam perkara yang bahawa benda-benda yang baik ni kita buat dengan tangan kanan. Seperti kita pakai baju tangan kanan, masuk masjid tangan kaki kanan. Apa lagi? Kita nak berwuduk, kita mulakan dengan bahagian yang kanan. Jadi budaya orang Melayu yang kita kata minta maaf ya tangan kiri, buat tangan kanan dah kotor kan, lepas tangan kiri minta maaf. Betul tak tu? Betul lah. Jangan pula ada yang lewat mana dalil. Tak ada dalil Al-Quran dan sunnah Nabi yang kata kita kena bagi. Kata dalil, tak mesti dalil itu kena dalil yang direct. Ada juga dalil yang indirect yang kita kena ngaji sikit. Ada contoh budaya Melayu yang bagus. Apa lagi? Apa lagi? Budaya Melayu yang bagus. Kau bukan Melayu dalam kelas ni semua. Kau kau mix semua. I'm Muslim, I'm not Malay, I'm Muslim. Siapa kata? Nabi dengan bangganya. Dia kata aku min waladi ana ibnu Abi Muttalib wa ana nabiyyan la kadhib. Aku keturunan Ibnu Abi Muttalib dan aku nabi yang tak menipu. Nabi pun declare dia Ibnu Muttalib. Yang Nabi larang ialah berbangga-bangga dengan keadaan kita memperlekehkan kaum yang lain. Kalau kita bangga dengan Melayu kita, tak ada masalah. I'm not Malay, I'm Muslim, I'm just plain Muslim. Poyo kita kata. Tak. Bangsa tak memberi, bangsa Islam mengiktiraf. Wa qabailul ta'aruf. Lagi apa budaya Melayu? Syafiq. Budaya Melayu. Wan, orang Kelantan. Tak ada lah. Tak ada budaya Melayu. Dah tak tahu dah budaya Melayu kan tak pernah ada. Astagfirullah. Budaya Melayu apa? Bila jumpa cium tangan. Sekali cium tangan tu tak? Orang Melayu kalau salam apa dicium tangan. Ini Islam iktiraf tak? Islam iktiraf, cium tangan tak ada masalah. Tu Nabi kata apa? Ilzam qadama ummik. Ada seorang lelaki, dia kata dia dah pergi berzina, dia dah berzina dengan satu perempuan, dia nak kahwin dengan satu perempuan ni. Hadinah hadabul mufrad, nak kahwin satu perempuan tu reject dia punya pinangan. Dia bunuh perempuan tu. Lepas tu dia kata dia dah menyesal, kata ya Rasulullah, ada lagi tak harapan untukku bertaubat? Afwan, bukan Rasulullah, dia jumpa Ibnu Abbas. Atau Ibnu Umar, salah satu tu lah. Dia kata ada lagi taubat tak bagiku? Dia kata kamu ada mak ayah lagi tak? Dia kata ayah aku dah meninggal, mak aku lagi hidup lagi. Dia kata aku tidak pernah melihat satu perkara yang paling besar sekali yang boleh menghapuskan dosa dan memberikan pahala selain daripada membuat baik kepada mak ayah.
Lalu kata ilzam qadama ummik, maka tetaplah kamu lazimilah kaki ibu kamu. Maksudnya apa? Maksudnya kita hormat mak ayah sampai kalau kita nak cium kaki dia pun tak ada masalah. Ini ada isu baru-baru dengan isu cium tangan. Kita isu dia cium tangan, cium kaki tak ada masalah. Itu tak jadi isu dalam Islam. Nak cium tangan dalam bentuk kita sayang, tak ada masalah. Yang tak boleh itu kalau kita cium tangan dalam bentuk tabarruk, nak ambil barakah. Ustaz nak cium tangan ustaz, nak ambil berkat tangan ustaz. Ustaz ni kan wali apa semua. Itu yang tak dibenarkan. Yang kita cium tangan ibu kita ambil barakah ke? Tak. Kita cium tangan ibu kita kerana nakkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran tersebut. Lepas tu kita cium tangan mak kita. Itu budaya Melayu, cium tangan. Bagus tak? Bagus, itu kita terima. Lagi apa lagi budaya Melayu? Jalan dulu untuk nak cerita bagus-bagus. Itu yang bahagian ketiga sebenarnya. Okey, menepung tawar ketika perkahwinan. Adakah ini termasuk adat yang diterima ataupun yang terima tak terima, KFV, ataupun yang ketiga yang ditolak? Menepung tawar ketika bila nak tepung tawar tu? Masa bersanding. Bagus soalan tu, direct. Pertama, bersanding tu sendiri. Adakah bersanding tu daripada sunnah Nabi? Tak. Wanita ini kecantikannya ditutup-tutup, disimpan-simpankan untuk suaminya. Bila bersanding, bukankah itu make up yang paling cantik ketika bersanding, betul tak? Kau tak pernah panggil apa yang paling orang make up yang paling hebat ketika kahwin, itulah sanggup belanja RM2,000 sebab nak panggil make up yang paling hebat sekali. Maka ketika itu, bila kita make up yang paling cantik sekali, kecantikan kita ni diperagakan pada orang ramai. Itu tidak dibenarkan di Islam. Lepas tu bersanding, nak bersanding boleh, bersanding style Arab. Bukan tutup. Kalau bersanding tutup, apa guna bersanding? Dia dah make up, dia tutup. Bukan. Maksudnya apa? Dia make up tapi dia buat satu bilik khas untuk perempuan je dalam tu. Dia nak pakai cantik macam mana, seksi, maxi macam mana, pakailah. Yang penting dalam tu semua perempuan. Kerana kecantikan wanita tidak diperagakan pada hadapan lelaki. Dalil apa Ustaz? Dalil apa dalilnya yang kecantikan tidak diperagakan di hadapan orang? Ustaz ada dalil? Faris? Apa ayat Quran? Yes, katakanlah kepada dalam surah An-Nur dan surah yang lain, kulli azwajikum, katakanlah wahai Nabi sekalian, katakanlah pada isteri-isteri kamu semua bahawa hendaklah mereka melabuhkan bi khumurihinna ala jalabibihinna, mereka menutup pakaian mereka dan dada mereka semua. Dan adakah muka itu termasuk? Ini khilaf ulama dalam masalah ni, Walaupun yang kuat pada pendapat saya ialah wajah ni ialah juga termasuk daripada benda yang patut ditutup. Sebab apa? Allah Ta'ala kata apa? Hendaklah kamu menutup apa yang menyebabkan orang tertarik kepada kamu. Okey, itulah benda yang boleh menyebabkan orang tertarik kepada kamu. Orang tertarik kepada perempuan, tangan dia ke muka dia? Muka dia kan. Tengok comel awet tu, dia pun tertarik, hati dia pun terpaut. Teringat dalam kelas tadi, duduk belakang tu contohnya. Itu sebab tu Islam suruh menghalang benda tersebut. Barakallahu fikum. Jadi bila ada persandingan tadi, itu boleh bertentangan dengan syarak. Kemudian bertepung tawar pula. Tepung tawar ni ada dalil tak? Kita katakan memang tak ada dalil sebab dia bukan syariat, kata kita kan. Kenapa ulama-ulama kita melarang kita bertepung tawar? Kerana pada perbuatan tersebut adalah tasyabbuh dengan orang Hindu. Itu je jawapan. Kerana termasuk perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Kata Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan dari cantiknya agama seorang Muslim itu adalah meninggalkan perkara yang tidak manfaat baginya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru satu kaum maka termasuk kaum tersebut. Maka kita boleh campak-campakkan air itu, apa sebabnya? Apa sebab dia campak-campakkan air itu? Apa sebab orang bertepung tawar? Saya tak tahu sebab apa sebenarnya. Sebab apa?
Buang sial. Kalau buang sial jadi syirik. Kalau dengan menepung tawar tu diiktikad bahawa boleh menghilangkan sial, maka itu syirik, termasuk tatayyur. Nabi kata laisa minna man tatayyara aw tutayyara lah. Tak termasuk di kalangan kita orang yang percaya kepada celaka ataupun orang yang membuat benda yang celaka pada orang lain, yang menimbulkan perasaan takut pada orang lain. At-tiyaratu syirkin. Nabi kata at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakin yudhibukum bitawakkul. Rasulullah yang sahih daripada Ibnu Mas'ud, Nabi kata at-tiyarah itu syirik, tiyarah itu syirik, celaka itu syirik. Jadi kalau dia betul-betul terapung tawar tu iktikad dia buang sial, maka syirik pada Allah. Tapi tu ustaz, kita tak iktikad macam tu ustaz, kita saja je. Saja je lah kan, dah lalang dah ada. Dan lagu-lagu kan dia renjis ha. Mula kena dengan lagu tu. Barakallahu fikum. Kita kata tidak. Kalau dia tak iktikad, maka dia termasuk dalam perkara yang tasyabuh. Kalau kata ustaz, kami tak nak tasyabuh pun, termasuk yang ketiga dalam bab apa dia tadi? Membuat perkara yang tidak manfaat. Jadi itu termasuk dalam adat yang bertentangan. Adat yang tak bertentangan, tak juga Islam confirm. Mandi bunga apa sebab mandi bunga? Kalau mandi bunga, dia nak buang jeragat-jeragat yang ada pada badannya. Air nak kulit air lembut dengan bila tenyih bunga tu, nanti bila tenyih bunga, kulit air jadi lembut dan wangi. Kalau itu niat dia mandi bunga, maka tidak ada masalah kat situ. Tapi kalau niat dia mandi bunga ni, air ni, muka air cantik, muka you ni cantik, tapi tak lekat jodoh, maka you kena buang sial dengan mandi bunga tadi, bagi lekat jodoh. Maka itu termasuk dalam perkara yang syirik dan khurafat. Ingat mandi bunga ada dua sebab. Satu, kalau buang sial tadi, itu syirik. Kalau sekadar memang nak cantik, nak mandi susu, mandi apa semua, bunga-bunga dan herba-herba yang tertentu, nak bagi kulit cantik, nak bagi badan sihat, maka itu tidak termasuk dalam perbuatan yang syirik. Saya tanya soalan berkenaan tadi, yang adat yang Islam tak kata, Islam tak confirm dan juga tak bertentangan dengan syariat. Tunduk masalah jalan ke depan orang tua, tak boleh. Tak boleh. Tunduk macam rokok kan, orang Melayu tunduk macam teman lalu dia tunduk macam rokok depan orang. Dia tak dibenarkan dalam Islam. Tak boleh Islam. Tidak boleh inhina, tak boleh kita menundukkan diri di hadapan makhluk. Habis tu Ustaz masa salam mak, kita tunduk sebab kita nak cium tangan dia, bukan sebab kita nak tundukkan dia. Macam tu. Ustaz Jepun tu, tak boleh lah. Tapi Ustaz dia tak ada niat pun. Tak ada niat ke tak ada niat ke, Islam larang perbuatan tersebut. Makruf kita bagi dalil, tak boleh. Kita tak boleh tundukkan. Saya sebut dulu kan, saya dengan guru saya sendiri, bila kita salam dia, Assalamualaikum Syekh, Assalamualaikum Syekh. Kita orang Melayu kan suka, orang Melayu kan, Assalamualaikum Syekh, kifahal. Kata apa kau macam ni ni, dia kata. Dia kata, yelah, kita nak hormat engkau wahai Syekh. Kata la yujuz al-inhina. Al-inhina, bahasa Arab yang inhina, menundukkan, tidak boleh dibenarkan oleh Islam. Tak betul. Adat lain yang tak bertentangan dan tak juga Islam confirmkan, yang tidak bertentangan dan juga tak Islam kata tak betul-betul. Yang ni paling banyak sekali sebenarnya. Ini yang paling banyak. Bab pakai sampin, ada tak dalil kata kena pakai sampin sunnah Nabi? Tak. Pakai sampin ada tak dalil? Ataupun ada tak bertentangan dengan Islam sampin? Tak. Maka pakai sampin tak boleh kata Allah pakai sampin ni apa ni, tak ada dalil Nabi SAW dulu pakai jubah. Tak ada. Pakai sampin termasuk perkara yang tidak bertentangan dengan Islam. Pakai songkok, orang kata kalau Islam kena pakai kopiah, tak pakai songkok. Macam dulu masa kami mengaji dulu, yang pakai songkok ni semua UMNO, dia kata. Yang kopiah ni Islam, parti Islam. Tak betul. Kopiah ke, songkok ke, ini tak memberi kesan kepada keimanan lagi, songkok ataupun kopiah. Ini juga dengan orang perempuan pakai tudung macam mana, nak ikat terbalik ke, ikat macam mana ke, nak pakai tudung Afrika ke, tudung Syria ke, tudung Somalia ke, semua boleh, tak ada masalah. Bukan semestinya kena pakai macam Arab, tak semestinya. Tidak semestinya.
Apa lagi? Yang tidak confirm dengan confirm, mesti dimasakkan. Makan rendang pagi ni. Hari raya makan rendang, pagi raya makan rendang. Ustaz ni tak ada dalil ni kata. Kenapa ustaz menetapkan rendang pada pagi raya? Kita kata kita tetapkan adat, bukan tetapkan kerana ibadah. Tak ada siapa pun kata siapa yang masak pagi rendang pada pagi raya akan mendapat ganjaran sekian. Tak benar. Jadi kita makan rendang pada pagi-pagi raya sebab kita nak feel. Setahun sekali je mak kita nak masak rendang. Mak rendang kan licih nak buat. Dan kita pula setahun sekali dapat kumpul, maka kita nak yang paling sedap rendang, ketupat, lemang dan seumpama dengannya. Cuba kalau pagi-pagi raya mak kita buat spaghetti goreng, mesti kita tension, apa mak raya spaghetti goreng. Baik tak raya macam ni. Nampak adat tak? Adat tak tentangan. Bagi duit raya tentangan tak? Tak juga. Idkhalus surur. Bahkan itu confirm pula dengan Islam. Nabi SAW bersedekah. Ada Nabi SAW, Nabi bila bagi khutbatul Aid, lepas khutbah Aid, Nabi kata apa? Tasaddaqu, bersedekahlah. Dan bersedekah ni, kata Imam Nawawi rahimahullah, sepakat para ulama, sedekah ni boleh berlaku kepada orang kaya dan boleh juga berlaku pada orang miskin. Sebagaimana boleh buat pada orang miskin, boleh juga buat pada orang kaya. Cuma yang sedekah pada orang kaya ni tak sah, hanyalah sedekah zakat tu. Sebab zakat juga dia panggil as-sadaqat. Ini yang Allah Ta'ala kata innamas sadaqatu lil fuqara ila akhir ayat. Sesungguhnya sedekah itu hanya untuk orang miskin. Tapi ayat itu merujuk kepada siapa? Ayat merujuk kepada zakat yang wajib. Faham tak ni? Barakallahu fikum. Jadi tak ada kena mengena. Tak adalah bila orang kata tengok orang putih kan, kita tengok adat dia lain sikit daripada orang kita, maka kita kata ini bukan Islam. Itu tak betul, tidak benar. Maka kita kena bagi yang tiga tu. Ada adat yang confirm dengan Islam, yang ni kita sokong dia. Ada adat yang tak ada bertentangan dengan Islam, maka ini kita tolak dia. Ada yang tak ada kena apa-apa, tidak bertentang dan tidak ni, maka kita pun dia kata halal, harus. Dan ini juga berlaku pada zaman Nabi SAW. Ada adat yang Islam confirmkan. Contohnya adat bertunang. Adat bertunang orang Arab sebenarnya. Ada orang kata taklah, adat bertunang tak ada dalam Islam, tak ada sunnah Nabi. Tak, adat tunang ada dalam Islam. Kau takkan Nabi SAW kata tidak halal bagi seorang meminang perempuan yang telah dipinang oleh lelaki lain. Kalau takkan benda itu tak diiktiraf oleh Islam, kenapa Nabi sebut benda tersebut? Kalau tunang tak diiktiraf, Nabi kata ambil nikah je lah dengan orang tu. Tunang ke tak tunang, sebab tak diiktiraf oleh Islam. Dia tunang diiktiraf tak? Tunang diiktiraf. Ustaz, dia tunang 4 tahun diiktiraf ke? Tak kisahlah, kalau dia sedia untuk 4 tahun, 4 tahun lah. Memang cinta sejati dia nak tahan 4 tahun, 4 tahun lah. Walaupun Islam nakkan kita bermudah-mudahkan perkahwinan, tapi kalau tunang tak ada masalah. Apa lagi yang telah dikonfirm oleh Islam? Zaman Nabi SAW ada orang Arab juga ialah mengambil hamba. Islam telah konfirmkan hamba tersebut. Tak ada masalah. Ada orang Arab berpoligami, kerana Islam telah konfirmkan, cuma dia telah hadkan daripada banyak menjadi 4. Ada juga adat bentangan banyak. Seperti adat mereka bersiul-siul dan bernyanyi ketika tawaf. Tidaklah doa mereka, ibadah mereka kan, melainkan di tawaf itu melainkan muka wa tasdiyah, kata Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Hajj. Saya tidaklah ibadah mereka di Kaabah itu melainkan siul-siulan dan tepuk-tepukan tangan. Jadi orang musyrikin dahulu beribadah dengan siul-siulan dan tepuk-tepukan tangan ketika bertawaf di Kaabah. Betul, kalau kita beribadah macam tu juga, bertepuk-tepuk tangan macam sekarang kan, orang yang berzikir Allah ataupun dengan bersiul, maka itu bersalahan dengan sunnah Nabi SAW. Ya, faham ni kenyataan ni. Nanti dia kata orang tengoklah Islam ni tinggalkan adat apa semua. Yang mana adat bentangan seperti adat yang sekarang ni, adat baca Yasin malam Jumaat, adat buat tahlil bila orang mati, adat kubur mesti letak bunga, adat kubur mesti letak batu nisan 2 biji, batu nisan yang mahal, adat mesti kuburnya letakkan simen, batu mamar, adat seperti apa lagi. Nah, itu semua adat yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Seterusnya dia kata juga, tinggalkan, dia juga memerintahkan kami untuk melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, bersikap jujur, memelihara kesucian diri dari sesuatu yang larang, dan menyambung sekali
silaturrahim. Selanjutnya Abu Sufyan menuturkan. Kita stop sampai sini kan, minggu lepas. Selanjutnya Abu Sufyan berkata, setelah itu Herakl berkata kepada juru bicaranya, sebab dia terjemahkan dalam bahasa Arab, Herakl cakap bahasa Rom. Katakan kepadanya, tadi aku bertanya kepadamu tentang nasabnya, lalu kamu jawab bahawa dia memiliki nasab yang terbaik. Memang demikianlah perihal para rasul, mereka diutus dari garis keturunan kaumnya yang mulia. Waktu Nabi SAW dia kata, ana ibn Abdul Muttalib wa ana nabiyyun la kadhib. Nabi sebut di keturunan Ibnu Abdul Muttalib. Dalam hadis lain Nabi kata, innallaha astafa min waladi Ismail Kinanah. Nabi SAW telah memilih daripada anak-anak Nabi Ismail ni puak Bani Kinanah. Daripada Bani Kinanah keluarnya Quraisy. Daripada Quraisy keluarnya Bani Abdul Muttalib. Daripada Abdul Muttalib keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya daripada keturunan Nabi Ismail tu, anak Nabi Ismail tu keturunan Kinanah yang paling bagus sekali. Maksudnya daripada Kinanah tu yang paling bagus sekali ialah Quraisy. Daripada Quraisy yang paling bagus sekali Abdul Muttalib. Dan daripada Abdul Muttalib tu keturunan yang paling hebat sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi, Allah Ta'ala telah milih keturunan yang terbaik. Sebab apa? Kata Syekh Ramadan Al-Buti, Syekh Ramadan ni dia Asy'ariyah lah. Cuma dalam buku dia Fiqh Surah, dia kata Fiqh Sirah An-Nabawiyah, dia kata antara sebabnya supaya orang musyrikin ataupun musuh-musuh Islam tidak ada ruang untuk mentohmah Nabi SAW bila dia buat dakwah. Contohnya bila dia dakwah, mari masuk Islam, tak ada orang kata, alah bapak engkau dulu pun panggil teruk. Kau tak dakwah bapak engkau dulu kan, dakwahlah keturunan kau dulu. Macam tu. Maksudnya keturunan Nabi SAW adalah keturunan yang bagus. Maka tidak menjadi cacat celah bagi Nabi bila nak dakwah kepada Islam. Kemudian aku bertanya kepadamu, adakah orang lain yang mengatakan perkataan ini sebelumnya? Kamu menjawab, tidak ada. Maka aku katakan, seandainya ada seorang yang lebih dahulu mengatakan perkataan itu sebelumnya, aku akan mengatakan dia hanyalah seorang yang meniru ucapannya. Sebab tu kena Herakl tanya Abu Sufyan, ada tak orang yang sebelum Nabi Muhammad ajak benda yang sama? Dia kata tak ada. Jadi Herakl kata, itu menunjukkan dia betul. Sebab kalau ada orang yang pernah ajak benda tersebut, maka kemungkinan dia akan tiru. Sebab apa? Nak jadi famous juga macam orang sebelumnya. Sebab itulah bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar, maka keluarlah ramai orang Nabi palsu. Banyaknya keluar Nabi palsu, nak dakwa benda yang sama. Dalam bab ni saya terdengar satu ceramah Ustaz Azhidrul. Bukan saya kata Ustaz Azhidrul tu dalil saya, bukan. Tapi point dia bagus. Dia kata manusia ni bila benda tu barang yang berharga, baru orang buat imitation, betul tak? Orang buat handphone tiru, handphone Sony dia buat tiruan. Orang buat handphone tiruan Rolex. Orang buat jam tipu. Orang buat barang yang daripada barang berharga, baru orang buat imitation. Kalau orang cekai-cekai, orang tak buat imitation. Beg saya cat Bin B, tak ada orang buat Bin B dah, Bin B China. Tak ada orang buat imitation Bin B, tak ada. Tapi orang kan Birkin tak boleh tiru sebab memang hebat sangat. Ada benda-benda yang baik tertentu yang memang dia tiru, yang kita boleh jumpa dekat Siam sana tu. Itu menunjukkan bahawa seperti yang Herakl cakap ni, iaitu kalaulah benda tersebut benda yang ada Nabi sebelum yang cakap benda macam tu, mesti akan ada Nabi palsu yang keluar. Sebab itulah bila Nabi Muhammad SAW lahir je, keluar je dakwah saja, maka muncullah banyak Nabi palsu selepasnya. Sehingga dalam hadis Nabi kata apa? Akan timbulnya thalathuna dajjalun thalathun. Dalam hadis yang sahih Nabi kata akan keluarnya pada umatku nanti 30 orang dajjal yang penipu. Satu lagi cakap 4 daripadanya perempuan. Yes, 4 daripadanya wanita dan sebagainya, dia dah taubat. Maka ada akan Nabi palsu. Bahkan pada zaman Nabi SAW ada Nabi palsu perempuan pun ada, tapi taubat kembali kepada Islam. Kemudian setelah itu aku bertanya kepadamu, adakah di antara bapa-bapaknya yang pernah menjadi raja? Asma' dengan Sufyan. Asma' ni kat sana boleh tak? Semua tengok dia, bukan tengok kat sini. Sana. Ni kat meja tu.
Okey. Setelah itu aku bertanya kepadamu, iaitu Herakl tadi, adakah di antara bapa-bapaknya pernah menjadi raja? Kamu menjawab tidak ada. Maka aku katakan, seandainya ada di antara keturunan yang menjadi raja, nescaya aku akan mengatakan dia adalah seorang lelaki yang hendak merebut kembali kerajaannya. Cantik. Herakl tanya kat Abu Sufyan, Nabi ni ada keturunan raja tak? Tak. Sebab apa? Kalau Nabi ni keturunan raja, kemungkinan Nabi keluar nak buat dia punya dakwah ni untuk merampas balik dia punya kerajaan. Tapi Nabi tak. Nabi ikhlas, tak pernah buat benda ni semua. Lalu aku bertanya kepadamu, kalian menuduhnya sebagai pendusta sebelum ia mengatakan tentang risalah itu? Kau jawab tidak. Maka aku bisa mengerti kalau dia tidak mungkin meninggalkan dusta kepada manusia, lalu bagaimana dia nak berdusta kepada Allah? Maksudnya, dia tanya, wahai Abu Sufyan, Nabi Muhammad ni pernah tipu tak sebelum ni? Tak pernah. Jadi Herakl kata, kalaulah kat manusia, orang macam korang, orang Quraisy ni perangai teruk pun dia tak menipu, apatah lagi dia nak menipu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dia. Kemudian aku bertanya kepadamu, apakah pengikutnya daripada orang yang lemah ataupun orang yang terkenal? Kamu menjawab bahawa pengikutnya berasal daripada orang yang lemah. Maka memang begitulah keadaan pengikut para Rasul. Sebab Herakl ni kan kita baca sebelum ni, dia ni suka mengkaji Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi dia dah kaji semua Nabi-Nabi. Dia kata semua Nabi-Nabi ni pengikut dia adalah pengikut yang lemah. Sehingga dalam Al-Quran pun sebut, bila Nabi Shu'aib, Nabi Hud, Nabi Nuh ajak diorang kepada Islam, dia kata kami tak dapati mereka melainkan aradhiluna badiyar ra'i. Kami tak dapati pengikut-pengikut kamu ni melainkan aradhiluna, orang yang hina-hina di kalangan kami. Badiyar ra'i, orang yang tak diambil pendapat pun. Ni siapa? Dispatch contohnya, Komen yang ikut sunnah. Kau tak ada setengah-setengah negeri. Kat KL ni pengikut sunnah yang hebat-hebat, bawa kereta Mercedes apa semua. Negeri lain biasa-biasa. Kat KL betul, ada setengah tempat orang kita datang ke KL ni, taklim ni segal lah nak masuk ustaz. Nak masuk pelajaran taklim ni semua mak datinnya ramai kata. Kereta besar je segan. Tapi kalau kita pergi kat negeri lain, Sabah, Johor, Negeri Sembilan, yang kita tengok kawasan-kawasan, semua orang biasa je. Sebab macam setengah negeri, macam Negeri Sembilan, yang besar-besar banyak ikut tarikat. Bertarikat menjanjikan shortcut kepada syurga. Yang kena ngaji, mengadah kitab, yang kena susah payah ni sunnah. Kita pergi setengah negeri, Negeri Sembilan, kita bawa balik, orang biasa je, pekerja-pekerja biasa, pelajar-pelajar. Johor kita pernah pergi, pekerja-pekerja kedai apa semua, bukanlah orang yang hebat, yang milenial ataupun kerja puluhan ribu gajinya. Tapi itu dia kata itu sunnah. Itu sunnah orang buat dakwah. Sebab apa? Orang yang tidak ada apa-apa ni lebih mudah untuk terima dakwah, sebab tak ada banyak dia nak korbankan. Kalau orang banyak harta, dia kena korbankan Allah, bisnes aku, bisnes pub aku kena korbankan bisnes aku yang banyak ni, riba-riba yang ni dan lain ni. Lepas ustaz ni sikit-sikit riba, sikit-sikit riba, sikit riba. Aku punya transaksi semua, duit semua riba. Bank aku semua simpan dalam bank riba. Jadi dia tak suka dengar macam ni. Kita suka dengar benda-benda yang hati. Lepas tu ada setengah tu, dalam keadaan dia sedang buat set kepada Allah, I sukalah kalau Ustaz Kariman ni kata, sejuk hati I. Sedangkan dia sedang bermaksud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak dengar apa, manusia nak dengar apa yang dia nak dengar saja. Apa yang orang bantai dia, oh tak sedap lah ustaz ni, panas kelas ni, asyik kena bantai je. Barakallahu fikum. Kalau kita nak mengaji, kita kena sedia untuk diperbetulkan. Sebab itulah yang ikutnya orang yang lemah, yang tidak ada apa untuk dikorbankan. Yang ada hanyalah jiwa dan raga je saja untuk agama, itu je. Lepas tu kita tengok orang yang macam ni lebih kuat bersemangat untuk memperjuangkan sunnah berbanding orang lain. Lepas tu kita tengok zaman Nabi SAW, orang yang berjuang sunnah memang 2-3 orang yang kaya, tapi kebanyakannya orang kaya, orang yang miskin. Sebab orang miskin tak ada benda, dia kata aku berjuang semata-mata kerana Allah Ta'ala. Tak ada langsung kerana dia nakkan harta dia makin banyak ke tidak. Dia tak terkesan pun dengan dia punya duit dia tak bertambah, tak berkurang pun. Ada pun setengah orang kalau ikut sunnah kan, kalau aku cakap ikut sunnah kan,
Kan bisnes aku kan susah. Aku ni pencetak buku. Kalau semua buku sunnah aku nak, nanti orang tak nak beli buku aku lagi dah. Orang jual buku, sebahagian yang jual buku. Saya kata dakwah corner okey, sunnah semua. Saya kata setengah-setengah kedai buku, dia dah jual buku. Betul tak setengah-setengah penjual kedai buku? Buku tarikat ada, buku bid'ah ada, buku sunnah ada. Jadi asal aku tak jual buku sunnah je? Kalau buku sunnahnya tak ada orang datang kedai aku. Nampak? Walaupun orang yang pengusaha kedai tu dah sunnah dah. Sebab apa kita kata ini orang yang ada juga dengan orang yang pembesar-pembesar. Dia kata, kenapa kau duduk juga majlis? Sebab majlis tu majlis bid'ah, majlis maksiat. Dah macam mana? Dia bos aku, dia ketua bahagian Venezuela lah ni, ketua bahagian. Kan dia tak bagi aku projek apa semua. Sangkut lah punya projek. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Ni kita kata dakwah Rasul yang mula-mula akan ikut ni orang yang biasa-biasa, yang tak ada kepentingan. Lepas tu alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah SWT kalau kita termasuk orang yang tak ada kepentingan sangat. Aku bertanya kepadamu, apakah semakin hari pengikutnya semakin bertambah ataupun semakin kurang? Kamu menjawab bahawa jumlah pengikutnya semakin bertambah. Maka demikianlah kondisi keimanan hingga mencapai kesempurnaan. Iman bertambah. Maka kata Nabi SAW, maka itulah sepertinya iman akan bertambah sedikit demi sedikit, sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih. Aku juga bertanya kepadamu, apakah seorang di antara mereka yang keluar dari agamanya kerana benci terhadap agamanya setelah masukinya? Lalu kamu menjawab, tidak ada. Maka seperti itulah keimanan manakala gemilangnya sudah merambah apa bahasa ni, setelah menambat ke dalam hati. Maksudnya bila orang tu dah dapat Islam, dah dapat sunnah, dia takkan keluar. Maka orang yang murtad itu ialah orang yang sebenarnya dia tak faham agama dia, dia tak faham kecantikan Islam. Lepas tu kita tengok orang yang murtad ni biasanya dia nak belajar Islam daripada sumber Islam yang salah. Seperti sebagai anak muda dia nak cerita pasal Islam, kita tengok ada ISIS, ada bunuh-bunuh, ada orang sebelih-sebelih ni. Satu sikapnya kalau kita tengok orang macam ni, dalam otak dia tu dia percaya semua apa yang media barat bagi tahu itu semualah paling betul sekali. Itu satu penyakit dia pun. Yang kedua, penyakit yang kedua iaitu dia suka nak cari maklumat tentang Islam dengan cara dia, bukan cara para ulama yang nak. Oleh itu dia cari maklumat mana yang dia nak. Bila orang kata tak, maklumat itu tak betul, kita kena melalui para ulama, kita baca kitab, kita ada ruang dia, ada cara metodologi yang betul untuk mengaji agama ni. Dia tak ada, saya nak cari cara saya nak independen, saya tak nak terkesan dengan mana-mana. Akhirnya dia membuat Google sendiri, dia buka website sekian, baca sekian, akhirnya dia sendiri tersasar. Dan benda ni berlaku bukan hanya kepada orang jahil, orang yang berilmu, yang mengaji bahasa Arab pun boleh tersasar apabila dia tak nak mengaji Islam ikut metodologi para ulama kita yang telah ulama kita letakkan. Dia ada sifat ego dalam diri dia, iaitu sifat takabur, yang dirasakan cara dia belajar agama itulah cara yang paling tepat sekali. Baru 2-3 minggu lepas, satu hamba Allah datang jumpa Ustaz Ali, berdebat daripada pukul 2 petang sampai pukul 7 malam. Sebab dia petikaikan metodologi para ulama ni ngaji agama, tak mengaji sains apa semua. Ustaz Ali bantai dia sampai pukul 7 petang. Berdebat, tanya Imran apa semua. Dari 2 petang lepas zuhur sampai maghrib. Sebab apa? Orang tersebut dia tak nak mengaji Islam ikut cara para ulama kita ngaji Islam. Dia tak nak buka kitab tafsir, tak nak buka ulumul Quran, tak nak buka ulumul hadis. Ini saya kata pada orang yang sekali-sekala datang kuliah ni, minta maaf saya sebut, kata kena nasib. Bila ngaji agama macam tu, celup sini, lepas tu kita nak buat satu kesimpulan terhadap agama ni. Itu cara yang paling salah sekali ngaji agama. Dan juga dia ambil kesimpulan, dia ambil sikit, baca artikel ni sikit, baca kabar sikit, dengar Bilal Philip sikit, dengar Meng sikit. Lepas tu dah buat satu kesimpulan terhadap agama dunia ni. Itu silap. Itu benda yang sangat silap. Bila silap nanti dia akan buat kesimpulan yang salah. Bila kesimpulan yang salah, natijah dia akan faham salah, amal salah. Lepas tu bila dia convey maklumat tentang Islam, dia convey maklumat yang salah. Ini paling bahaya yang berlaku pada zaman sekarang. Nak pula sekarang aja Facebook semua jadi pakar agama Islam. Sampai tak? Faham tak ni? Membebel lah ustaz ni.
Aku juga bertanya kepadamu, apakah dia pernah melanggar janji? Lalu kamu mengatakan tidak. Maka memang demikianlah sifat para rasul. Mereka tidak akan pernah berkhianat. Nabi tak akan khianat kita. Jadi tidak akan pernah cakap, ajar benda yang tak pernah disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku bertanya kepadamu mengenai apa saja yang dia perintahkan kepada kalian. Lalu kamu mengatakan sajalah wa'budullah wa la tusyriku bihi dan seterusnya. Maka jika apa yang kamu katakan itu benar, maka sungguh kelak dia akan menguasai tanah tempat aku memijakkan kedua kakiku ini. Sebab tu Herakl ni, kalau kita baca kisah dia, dia hampir nak masuk Islam. Herakl ni hampir masuk Islam. Dia buat macam mana? Dekat dia punya gereja dia tu, dekat dia punya istana dia tu, dia suruh panggil semua orang, pembesar-pembesar, dia punya menteri-menteri dia, dengan wakil-wakil rakyat dia kan. Rom kan ada wakil rakyat kan, yang macam cerita yang dia pakai macam kain ihram tu, ada daun kat kepala tu. Tu ada orang bijak dia tu lah. Datang, dia suruh tutup pintu semua kan. Bila tutup pintu semua, dia kata, apa pendapat kamu sekalian kalau aku kata Nabi Muhammad tu betul? Kecoh lah, habislah raja kita dah nak murtad dah, habislah apa semua. Raja kita nak berpaling daripada ajaran Kristian, raja kita dah tak suka pada Kristian lah. Kecoh lah. Lalu dia kata, sebenarnya aku nak test korang je, adakah iman kamu ni semua ni kuat lagi? Tapi sebenarnya hati dia nak Islam. Tapi bila tengok rakyat dia semua tak terima, dia pun ikut kehendak rakyat. Sebab dia nak mengekalkan power dia. Sebab dia kata kalau dia masuk Islam, habis dia kena buanglah kerajaan dia. Sedangkan Nabi, bila Nabi hantar surat dekat dia, dia takut, dia tak percaya pada Allah Ta'ala. Nabi kata, aslim taslam yu'tikallahu ajran marratain. Masuklah Islam, maka kamu akan selamat, dan Allah Ta'ala akan bagi kamu 2 ganjaran. Ganjaran apa? Sebab apa? Bila dia masuk Islam, nanti akan rakyat dia masuk Islam. Tapi dia takut. Dia pergi tanya rakyat dia dulu, macam mana pendapat kamu sekalian, apa semua kalau masuk Islam. Inilah penyakit politician zaman sekarang. Dia nak cari redha manusia. Dia tak tahu redha Allah Ta'ala tu lagi besar. Jadi yang kita biasa dengar hari Nabi SAW, manil tamassa ridhan nas bi sakhatillah. Siapa yang cari redha Allah dengan kemarahan manusia. Sebaliknya dulu, siapa mencari redha manusia dengan kemarahan Allah, Allah Ta'ala akan murka kat dia, dan Allah Ta'ala akan jadikan rakyat murka kat dia. Sekarang ni bila ada pemimpin, dia cari redha manusia, dia tak jaga hukum Islam, adakah rakyat dia lagi sayang kat dia atau benci kat dia? Nampak zahir sekarang, Allah Ta'ala tak bantu dia, lepas tu Allah Ta'ala menyebabkan orang benci kat dia lagi. Tetapi siapa mana tamassa ridha Allah bi sakhatin nas, siapa cari keridaan Allah dengan kemarahan manusia, Allah Ta'ala akan cinta kat dia, dan kemudian Allah Ta'ala akan jadikan manusia-manusia yang mula-mula tak suka kat dia tu akan suka kat dia lepas tu. Memanglah mula-mula secara zahirnya orang akan lawan, tapi Allah Ta'ala sunnatullah fil kaun, manusia akan cinta dia balik bila dia buat benda tersebut. Sekarang ni bila pemimpin sekarang, saya katakan Malaysia lah, umum lah saya kata, bila enggan untuk melakukan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, adakah kamu lihat rakyat makin sayang kat dia? Mana dia makin benci, orang buat troll, buat gambar berjoget lah, apalah, buat gambar sebelah-sebelah, buat poster yang mengejek-ejek. Sebab ini hukum Allah Ta'ala. Bukanlah kita kata rakyat tu ada setengah tu nak defend. Memang kita kata memang defend, tapi kita barakallahu fikum, kesan dia itu kerana kenapa? Sebab dia sendiri yang enggan untuk percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Budak-budak ni kacau pula. Sabar je lah. Nampak gambar ayat dalam tu. Ya pun. Okey. Macam baru sikit lagi kan, dia kata apa? Dan sesungguhnya aku sudah mengetahui bahawa dia akan muncul, hanya saja tidak menyangka kalau ternyata dia berasal dari kalangan bangsa Arab. Kalau Raja Herakl, dia ada dia punya tukang-tukang tilik bintang ni. Kita makruf kan nama zodiak, Libra, apa semua nama-nama tu apa semua, Aquarius apa nama dia, aku tak ingat dah. Centurion lah, bila semua tu datang ni.
Sebenarnya ayat Capricorn. Capricorn apa semua. Nama datang dari mana nama tersebut? Rom. Jadi memang dia orang ni tukang tilik. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan pada tukang tilik dia pun dah jumpa memang akan munculnya seorang Nabi. Herakles ni dah tunggu dah. Kalau kita baca dalam Al-Bidayah wa Nihayah, sejarah oleh Ibn Katsir, dia kata memang dah berlaku dah dialog Herakles dengan dia punya tukang tilik. Dia kata keluar Nabi, macam mana Nabi, Nabi ni bagus apa. Sebab tu dia tanya soalan dia sangat tepat dan detail soalan dia. Dia tak bagi soalan umum, Nabi ni orang baik ke jahat, tak. Dia bagi soalan yang detail. Sebab memang dah berlaku perbincangan antara Herakles dan ni. Lepas tu kita kata kerajaan Kristian dulu, kerajaan Kristian pure ke tak? Kerajaan Kristian yang telah termasuk agama pagan kat dia. Agama pagan. Yang dah masuk ajaran bintang-bintang apa semua ni. Lepas tu dia kata, tapi aku tak sangka dia orang Arab. Kemudian dia kata, seandainya aku mengetahui bahawa aku bisa menemuinya dengan selamat, nescaya aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menemui. Ini sebelum dia buat declaration dengan rakyat dia tadi. Dia kata, aku nak jumpa sangat. Dan seandainya aku sudah berada di sisinya, nescaya aku akan mencuci kedua kakinya. Masya Allah. Tapi berlaku tak? Tak berlaku. Sebab dia pergi tanya rakyat dia dulu, nak follow ke tak nak follow? Nak follow ke tak nak follow Nabi Muhammad SAW? Rakyat dia kata tak payah. Maka terus saja dalam kekufurannya. Dan yang rajih dan yang kuat, memang dia mati dalam keadaan kufur, tak Islam. Wallahu a'lam bissawab. Seterusnya, sifat zuhud para rasul terhadap gemerlap dunia. Kita ini antara bukti keadaan Nabi SAW, iaitu dakwah tadi. Yang seterusnya sifat zuhud para rasul. Zuhud ni apa dia? Maksud zuhud, banyak kali tanya soalan ni. Zuhud maksudnya apa? Baju ni cumpuan camping, zuhud. Tak semestinya. Zuhud maksudnya apa? Kemal, zuhud. Ini istilah yang paling ramai orang guna. Zuhud apa zuhud? Zuhud adalah meninggalkan perkara yang tidak beri manfaat dia di akhirat kelak. Beza dengan warak, dia meninggalkan perkara yang membahayakannya akhirat kelak. Orang kata warak orang ni. Orang Melayu kalau dengan warak mesti kuat sembahyang, betul tak? Salah. Warak, mengikut para ulama kita, warak ialah dia meninggalkan perkara yang bakal membahayakan dia akhirat kelak. Contoh apa? TV bakal membahayakan dia akhirat kelak. TV bakal membahayakan dia. Dia dah tengok cerita elok dengan muzik apa semua, akhirnya akhirat kelak nanti Allah Ta'ala kata, kenapa kamu ada sekian dan sekian, bakal menyusahkan dia di akhirat, bakal membahayakan dia akhirat kelak. Zuhud pula, dia tinggalkan perkara yang tak beri langsung kebaikan di akhirat kelak. Contoh saya sebut apa dia? Kasut dia pakai satu kasut untuk pergi kerja, satu kasut untuk pergi jogging, satu selipar dia pergi pasar. Itu je lah. Dia tak ada 20 kasut. Ini kenduri kahwin, yang ni pergi Tesco, yang ni pergi yang ni matching dengan baju ni, ni matching dengan baju ni, ni matching dengan baju ni. Ada 40 kasut dari atas sampai bawah. Yang ni tak zuhud. Termasuk tak zuhud juga orang lelaki. Dia simpan Avengers ni patung, ada 10 patung Avengers. Dah tu bangka dah ni, simpan lagi patung. Ini collector's item ni, kata dia pun pergi beli. Ada seorang dah tu bangka pun simpan lagi patung. Kau terkena nasib lah. Ada disimpan lagi. Ataupun setengah orang yang minat kereta, dia buat skirting apa semua. Lampu dia side mirror tu, satu side mirror dah boleh nampak dah. Ada side mirror kecil, side mirror atas 2 lagi. Ada tak pak? Kan? Itu lah. Maka itu benda yang tidak memberi manfaat di akhirat kelak, yang bakal melambatkan dia punya perjalanan di akhirat kelak. Maka itu zuhud. Sebab itulah orang zuhud biasanya tak ada benda dalam rumah dia. Sebab tak ada benda manfaat kat benda tersebut. Itu zuhud. Sebab tu, siapa imam zuhud? Siapa imam orang-orang yang zuhud? Kalau tanya ni tarikat macam-macam lah, Syekh Fulan, Fudhal Iyad, Abdul Qadir Jailani. Dan Nabi Muhammad SAW lah Imam Zahidin, imam sekalian orang yang zuhud.
Jadi kata penulis rahimahullahu ta'ala, kita habiskan bab ni juga, salah satu bukti kebenaran para rasul yang dapat ditelusuri melalui riwayat hidup mereka, bahawa para rasul adalah orang yang paling zuhud terhadap gemerlapan dunia, keindahannya yang semu yang akan binasa, serta keelokannya yang menipu. Kecantikan dunia menipu. Allah kata apa? La'ibun walahun. Dunia ini apa dia? La'ibun walahun. Qamal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-An'am, ketahuilah sesungguhnya hidupan dunia ini la'ibun, main-main dan lahun saja. Mainkan orang berminggu-minggu buat pertandingan raja lawak kan. Macam berminggu-minggu buat benda ni, berjam-jam satu hari, berlatih 4-5 jam untuk benda ni. Berbaloi ke? Baloi ustaz dapat 500,000, 100,000. Apa harga 100,000 yang kamu nak bawa akhirat kelak? Tapi manusia tak nampak. Manusia nampak benda tu lagi. Sekarang ada kilauan emas pula, lagi teruk. Termaaf lah kalau keluar video ni, nak kata apa, lagi teruk. Umur yang dah di hujungnya, dia habiskan masa lagi untuk berlatih menyanyi. Pada siapa yang benda sedap. Memang tak sedap menyanyi pun sebenarnya. Cukuplah nyanyi dekat dalam rumah dengan bini, sambil-sambil gurau-gurau, cukuplah. Dan kereta nak hilangkan bosan, drive lama kat pergi JB, sambil-sambil tu nyanyi. Nak nyanyi lagu slam ke, nak nyanyi lagu spring ke, skoin ke, lantak orang lah. Tapi janganlah sampai buang masa sampai berjam-jam berlatih untuk benda tersebut. Betul, orang ingat zuhud ni tak ada duit sekadar untuk pakai baju comel camping, tak. Orang yang zuhud, dia paling zuhud terhadap masa dia. Itu paling zuhud sekali. Betul, kata guru kami, salaf itu orang yang paling kedekut terhadap masa dia. Dia takkan habiskan masa dia berjam-jam dengan benda yang tak faedah. Ustaz tak boleh main futsal lah. Mainlah futsal. Tapi kalau kau main futsal 8 kali seminggu, buang masa. Tak saya nak badan saya fit macam Kevin Zahari, Ustaz. Tak, badan fit lah. Tapi janganlah abaikan benda-benda kau yang lain. Ngaji, tak berkenaan tauhid, akidah, Quran. Betul. Jangan zuhud pada harta, zuhud pada masa. Masa lah paling patut kita zuhud sekali. Berlalu berjam-jam. Kadang kita tengok bola kan, dah hujung minggu tu Chelsea lawan Manchester. Tak apalah, sekali-sekala. Tapi janganlah sampai setiap hari dah game, tengok replay lagi, tengoklah game tu sekali lagi, nak tengok cara permainan dia, mantap, cara taktik. Buang masa. Ini untuk orang lelaki lah. Orang perempuan saya tak tahulah apa dia punya minat, Allahu'alam. Ya. Sama macam cek tudung, berjam-jam cek tudung. Kamu tak zuhud memang lah ustaz. Zuhud ustaz, saya tudung baru nak beli. Ya memang zuhud kau ni tudung baru, tudung kau yang kelima. Tapi cara kau cari tudung tu tak zuhud sampai satu hari. Kalau kau ambil cek kasut, pergi Wang Utama tak ngam lagi, pergi pula Mid Valley tak kena, lari pula, pergi sini balik. Rupanya kita yang first tadi dah paling cantik sekali. Dah pusing satu ni, dia patah balik. Pergi yang first tu dah tak ada. Habis dah kena ambil. Tak apa, tunggulah next time. Kamu tak zuhud pada masa sebenarnya. Kalau macam tu lah cari ilmu kan bagus. Pergi Santak Lim, lepas tu Santak Lim tak ada parking, pergi tempat lain. Ni tak ada parking, cancel lah, kita minum kopi lah kat situ. Barakallahu fikum. Kita kata zuhud lah pada masa tu paling kena zuhud sekali. Para Rasul sama sekali tidak mengharapkan imbalan atau harta daripada orang yang mereka ajak. Satu, ustaz dia tak nak duit daripada orang yang dia dakwah. Sebab itulah haram letakkan yuran bila nak ngajar. Maksudnya kalau kau tak bagi, aku tak nak ngajar. Ini tak boleh dalam Islam. Wala tamnun tastakthir. Tengok, mereka rela mengerahkan tenaga untuk berbuat kebaikan tanpa menunggu balasan dan ucapan terima kasih. Itu dakwah Nabi SAW. Lihatlah Rasul yang pertama diutus yang mengatakan, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa ala Allah. Wahai kaumku, aku tidak minta harta kepadamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah daripada Allah. Ustaz, kalau nak bagi juga, nak bagi, ambil. Tapi jangan kata syarat.
syarat saya nak ceramah untuk saya mengajar di Sentak Lim ni adalah RM2,000 untuk 5 kali kelas sebulan. Tak boleh letak macam tu. Allah Ta'ala kata, dan lihatlah Rasul yang terakhir diutus, dia diperintahkan Allah untuk mengatakan hal yang sama. Nabi kata, kul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man sya'a yattakhidha ila rabbihi sabila. Aku tidak meminta imbalan atas apa pun yang kamu menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan orang yang mahu mengambil jalan kepada Rabbnya. Itu yang patut yang diharapkan. Bukan kalau tak bayar tak dapat hidayah. Sebab tu saya sekarang ni kurang minat pada trend sekarang ni. Trend semua nak bayar. Nak belajar solat pun kena bayar. Kalau ustaz, ialah buat kita pakai catering yang mantapnya, homes je. Dia kata tak walaupun homes sekali pun tak payahlah pakai homes nak buat solat. Orang nak aja solat, orang bukan nak makan homes tu. Orang bukan nak makan ni. Tak bagi saya ambil lah, biar percuma makan tu kemudian. Ustaz Yazid dia pernah nasihat kami, kata, kenapa kita sekarang ni sibuk-sibuk nak buat kursus nak pening pasal makan kita. Kau buka je gerai banyak-banyak kat luar tu, lepas kuliah beli kat gerai tu sendiri. Kenapa kita nak keluarkan duit? Kita fikirkan bajet yang besar tu habis pada makanan. Lalu orang nak kena keluarkan duit, nak wajib solat, kita kena keluar duit banyak pasal makan. Hotel kadang-kadang, tempat. Minta maaf lah dia sebut benda ni. Tapi kita kata barakallahu fikum, dakwah di Indonesia ribuan orang dengar. Percuma tak Allah. Bahkan Ustaz Yazid pernah sekali tu perjumpaan para ustaz dan ustazah, ustaz asatizah, bukan ustazah, asatizah. Asatizah maksudnya guru-guru. Dekat sini saya tak boleh kat sini. Ada nasihat Ustaz Yazid, dia kata ialah hendaklah para pendakwah ni tidak mengambil apa-apa upah sekalipun. Apa itu ustaz macam nak makan? Dia kata buat usaha, dia kata buat perusahaan. Bahasa Indonesia perusahaan. Jual buku, jual makanan, buka kedai makan. Dia kata buat. Dia kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dulu, kalau nak ambil upah beribu, kaya dia dah. Sebab datang kuliah Imam Ahmad puluhan ribu orang. Kalau Ustaz Azhar Idrus tu 30,000 orang dengan kuliah dia, agak-agak Imam Ahmad beribu datang. Masih lagi puluhan ribu. Dia orang kata Imam Ahmad kalau dia bersin, bergegar, Baghdad tu dengan yarhamukallah. Orang sebab doa, yarhamukallah, bergegar Baghdad. Tapi dia ambil upah tak? Tak ambil pun. Tak ambil. Dah apa upah dia? Dia salin kitab. Zaman tu tak ada syarikat percetakan, mana ada. Jadi macam mana? Macam katakanlah Faris nak kitab saya salinkan. Nanti bayar upah itu upah salin kitab. Jadi tu ulama kata sama sekarang, ustaz dia boleh buat syarikat, dia tulis buku, lepas tu dia jual. Itu tak dikira sebagai jual agama. Itu dia ambil upah daripada tuliskan kitab tadi. Tapi tu ustaz yang syarikat sekarang jual buku ni, jual buku satu buku RM30 tu jual agama. Tak. Dia ambil upah daripada dia salin kitab ni untuk korang. Zaman dulu orang salin kitab dengan tangan sendiri. Lepas tu kalau usahalah untuk buat program program-program agama ni percuma. Ni nak belajar pasal puasa, belanja sampai RM1,000 belajar pasal puasa. Khusus pasal puasa according to the Prophet SAW, RM1,000 bayar. Alasannya sebab buat dekat satu hotel yang hebat dekat hujung ceruk dunia mana tak. Jangan tuan-tuan. Cubalah cari, usahakan supaya yang datang tu supaya kita buat program percuma. Kenapa tak ada orang buat program kalau kita betul sangat kau nak dakwah di PPR? Ada PPR tak? Rumah rakyat. Kita ada banyak rumah rakyat yang kita buat program Quran percuma. Pada orang yang susah situ, kita buat kuliah percuma kat sana. Lepas ni usaha macam tu. Kalau kawasan tuan-tuan semua mesti ada satu PPR, betul tak? Buat satu program Quran percuma untuk anak, program tuition percuma. Tuan-tuan semua cakap English semua berbuk-abuk semua. Anak-anak kita dekat PPR tu cakap English pun tak kerti, dah darjah 6, buat basic ayat pun tak boleh. Jadi dakwah tersebar. Dakwah tak tersebar bukan dengan berdebat dalam Facebook. Dia buat status, kononnya dakwah tersebar dengan status tadi.
Tak. Dan Allah SWT telah menceritakan kepada kita berkenaan dengan surah Asy-Syu'ara, kisah Nabi Nuh, Hud, Saleh, Lut dan Syuaib, semuanya mengatakan wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan aku tidak minta imbalan kepadamu atas ajakanku itu, imbalanku hanyalah dari Rabb seluruh alam. Maksudnya apa kaitannya dengan tajuk kita sekarang ni? Iaitu benar dakwah Nabi SAW ni ialah antaranya ialah ciri-ciri dia, Nabi tak pernah minta ganjaran dunia maupun untuk dia dikultuskan. Ada setengah orang nak, walaupun dia tak minta duit, tapi nak jadikan diri ni sebagai dia ni lah tempat mendapat syafaat, tempat dia ni lah tempat aku bergantung. Lalu orang bagi juga duit kat dia, dia ambil juga. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya buka Al-Quran soalan. Kalau tak ada kita tutup terus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.